atas faktor simpati semata-mata, ia hanya akan mendatangkan mudarat dalam jangka masa yang panjang. Bagi saya, rumah tangga dibina atas dasar simpati adalah tidak patut. Tak rasa kita patut stay dalam sesuatu hubungan tu just kerana simpati semata-mata. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat dengan salam hari Jumaat kembali bersama kami di Wanita hari ini. Hari ini anda bersama saya Sugita dan juga Hawa Rizwana, dan kami harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja walaupun hari ini orang kata TGIF, thank God it's Friday. Ya, bersyukur hari ini hari Jumaat. Teruskan dengan semangat anda yang cukup positif dan ceria-ceria selalu. InsyaAllah. Saya pasti ramai dalam kalangan anda kalau minggu lalu tak sempat nak pulang ke kampung kerana setelah diumumkan untuk kebolehan rentas negeri tak sempat nak minta cuti dan sebagainya. Mesti ramai yang nak rentas negeri hari ini, nak pulang ke kampung, berjumpa mak ayah ataupun pergi bercuti. Kami harapkan selamat-selamat sahaja kerana cuaca sekarang ini kita musim hujan yang agak lebat di Melaka, banjirnya agak teruk, sama juga di Yan Kedah pun kembali banjir lagi. Oleh itu sekarang ni kita ada macam-macam aplikasi Sugi dan juga laman web seperti yang anda lihat ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, kongsikan bahawa monsun timur laut atau musim tengkujuh dijangka bermula pada awal November dan berakhir Mac tahun depan, Sugi. Jadi anda yang berada di kawasan-kawasan yang mungkin terjejas lebih sedikit, pastikan anda berwaspada dan ambillah langkah-langkah yang sepatutnya diambil. Kalau dah tahu musim hujan, kita kalau nak meneruskan perjalanan yang jauh, menaiki kereta, kita pandulah perlahan-lahan. Kita pastikan keadaan kereta kita dalam keadaan yang selamat, itu paling penting, dan tidak perlu kita orang kata bawa laju-laju lah. Kita slow and steady orang kata. Kita faham keterujaan tu sebab kalau kita pun sama nak pergi bercuti mesti seronok kan. Dalam masa yang sama-sama kita mengingati terutamanya kalau berada di kawasan yang berisiko banjir kan. Okey, kita tak dapat lari untuk kongsikan sedikit mengenai COVID-19 selagi belum habis, tapi ini berita yang perkembangan terkini. Semalam kes COVID-19 ialah sebanyak 6,210 kes dan jumlah kematian dilaporkan menunjukkan trend penurunan sejak 5 minggu lalu. Ini dilaporkan oleh KKM Malaysia melalui Twitter. Betul. Jadi apa pun ingat kita semua, bukan anda saja, kita berdua dan semua orang harus masih lagi mengikut SOP yang ditetapkan sepenuhnya. Kelonggaran yang diberikan itu pastinya membuatkan kita teruja, kita gembira dan sebagainya. Tapi kita masih lagi berjuang untuk menurunkan bilangan kes sehinggalah kita COVID-19 ini berakhir. Okey. Dan Hawa bercakap mengenai COVID-19 dan juga pulang ke kampung. Saya nak kongsikan sedikitlah. Pagi tadi saya ke stesen minyak untuk mengisi minyak kan. Lepas tu saya rasa dapat motivasi sedikit daripada abang yang kerja kat stesen pam minyak tu. Dia bila saya dah bayar tu, dia menyuntik sedikit keceriaan saya. Dia kata, baik-baik ya bawa kereta tu, jangan laju-laju. Saya macam saya terasa happy semacam. Jadi anda di rumah pun bila nak orang kata membuat perjalanan jarak jauh ataupun nak pergi ke mana-mana, kita harus sentiasa ingat keselamatan kita sentiasa penting, dan ingatkanlah insan-insan yang tersayang di jiran ke kawan ke siapa-siapa je lah. Anda ingatkan mereka supaya membawa kenderaan dengan perlahan. Nama pun konsep keluarga Malaysia. Kita ingat mengingati antara satu sama lainnya. Kalau guna media sosial tu, ingatkan rakan-rakan anda untuk pandu secara berhati-hati. Nah, pastinya hari ini hari Jumaat, satu topik yang cukup menarik sekali untuk kita bincangkan bersama. Tapi sebelum itu, ayo kita bersama dengan Jutawan Product Holding dalam segmen tajaan ini. Silakan.
Assalamualaikum, saya Nat Zainal. Hari ni di depan saya ni, nak tahu tak apa dia? Ini adalah Low Leaf Serum. Kalau yang rajin tengok page Nat, memang tahulah Nat memang suka pakai Low Leaf Serum ni. Sebab apa? Low Leaf Serum ni diperkaya dengan alpha-arbutin dan juga kristal tomato yang mampu menyelesaikan pelbagai masalah kulit. Kulit berjerawat, kulit kusam, kulit pori-pori besar dia boleh kecilkan, yang mana ada garis-garis halus boleh hilangkan. Jangan risau, ini selamat digunakan untuk pelbagai lapisan umur, dan yang paling penting sekali, semua kulit pun boleh guna, tak kisahlah kulit kering, kulit lembap, kulit berminyak, kulit sensitif. Low Leaf mampu menyelesaikan masalah-masalah anda. Okey, Low Leaf Serum ni cara penggunaannya mudah saja. Pakai pada waktu pagi selepas mandi, waktu muka tengah bersih tu. Okey, pump saja, kemudian letak atas kulit macam ni. Okey, kemudian sapu ataupun just dab-dab-dabkan saja. Dia senang meresap. So don't worry, tak payah risau. Kulit anda yang mana meradang, ada kemerahan, terus akan lenyap dan ada efek cooling sensation. Bila letak kat kulit muka tu terus rasa sejuk, aman, berangin je kulit muka. Dan yang paling bestnya, keesokan harinya anda akan rasa kulit tu lebih anjal, lebih kecil pori-pori tu. Bila make up pun tak bercapuk. Itu yang seronoknya. Jadi Nana akan apply ni sebelum make up, dan make up tu akan tahan lama dan makin lama makin glow. Itu yang bestnya tentang Low Leaf Serum ni. Dan lagi satu, Low Leaf Serum ni tak perlu risau, kita selamat, ada KKM, lulus segala macam lab test, dan kita tak akan ada efek-efek yang menjejaskan kulit seperti pengupasan, tiada langsung. Dan seawal seminggu saja boleh lihat keberkesanannya. Ramai testimoni nak tunjuk ada masalah jerawat dah hilang selama seminggu saja. Yang mengalami jerawat batu bertahun-tahun lamanya, penggunaan Low Leaf ni hanya seminggu habis hilang semua masalah mereka. Lagi satu, masalah garis-garis halus. Kadang-kadang wanita umur 30-an pun dah ada garis-garis kat bawah mata ni kan. Pakai Low Leaf Serum sebelum tidur, insya-Allah garis-garis halus pun makin memudar. Macam Nanat sendiri, Nanat ada masalah kalau setiap kali makan seafood akan naik radang kulit, lepas tu ada jerawat pasir. So bila Nanat letak je Low Leaf ni, alhamdulillah masalah jerawat pasir tu dah tak ada lagi. Dan jangan lupa ya, sekarang ni kita juga tengah mencari ejen seluruh Malaysia sebab produk ni semakin meletup-letup. Dan kalau anda rasa nak mulakan perniagaan, bolehlah join kami Low Leaf Team dengan hanya DM lowleaf_HQ di HQ kami di Instagram, dan mungkin anda akan menjadi sebahagian daripada ejen atau stokis kepada produk Low Leaf yang sekarang ni tengah mendapat sambutan hangat. Jangan lupa untuk dapatkan Low Leaf Serum kalau nak kulit cantik macam Nanat. Okay, thank you. Bye. Ya, anda boleh dapatkan produk-produk itu daripada jutawan Produk Holding Sdn Bhd. Ya, betul tu. Terima kasih Nat Zainal, dan seterusnya kami nak kongsikan, bukan kami, rakan setugas Hawa sebenarnya. Fitri Yahya ingin berkongsikan anda sedikit mengenai topik kita pada hari ini dalam segmen Ilham Sanubari. Silakan. Ilham Sanubari Fitri Yahya untuk anda. Pastinya wanita hari ini menanti dengan penuh kelembutan dan cinta. Hari ini kita nak bersembang berkaitan dengan habis cinta yang tinggal hanya simpati. Ketika muda, ramai yang tertarik dengan paras rupa. Pilih yang cantik, yang anggun, pilih yang tampan, yang sadar. Tapi bila meningkat usia, bila dah pun berkedut, dah pun beruban, cinta pada fizikal mungkin tiada lagi. Yang penting ialah perasaan yang betul-betul ikhlas. Seandainya pasangan uzur, terlantar, kita macam dah tak boleh buat apa lagi. Komunikasi pun macam terhalang. Di situlah peranan yang paling penting dimainkan oleh cinta yang terus ikhlas. Maka dengan ini, yang paling penting, simpati itu disaluti dengan kasih yang suci dan tulus. Sekalipun pasangan telah pun tak lagi indah, tak lagi bermaya. Terus bersama Ilham Sanubari Fitri Yahya untuk anda, Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Wow. Hilang cinta, hanya tinggal simpati. Adakah cinta itu hanya semata-mata pada rupa paras, fizikal seseorang? Saya pasti tidak. Cinta itu ada pelbagai aspek yang perlu kita lihat daripada segi mentaliti kita, fizikal kita, situasi itu. Dan kadang-kadang mungkinlah Hawa kan, hilang cinta hanya tinggal simpati, mungkin sebab perhubungan itu sangat toksik. Itu yang kita risau. Ya. Kalau boleh, bila berkahwin ini kita nak rasa cinta tu sentiasa ada. Tetapi kita
merancang kan, tapi sepanjang perkahwinan tu ada saja cabarannya, akan membuatkan rasa cinta itu pudar. Itu yang sangat-sangat dirisaukan. Oleh itu pada hari ini kita nak tahulah apa tanda-tandanya untuk kita tahu okey, hubungan suami isteri ini sudah tidak seperti dulu lagi. Betul. Dan bukan setakat tanda-tandanya sahaja, kita juga nak tahu bagaimana untuk menyemarakkan lagi perhubungan rumah tangga itu. Sebab ialah biasanya selepas beberapa tahun mungkin ada dalam kalangan suami dan isteri merasakan yang perhubungan mereka dah macam orang kata graf dia, kalau bila permulaannya di sini semakin lama semakin menurun. Tapi bagaimana untuk kita naikkan semula graf itu supaya perhubungan itu makin cantik, semakin banyak, semakin dalam cinta pada satu sama lain itu. Betul. Perkahwinan yang hilang cinta tinggal simpati, itu yang kita akan bincangkan hari ini di WHI. Jadi kepada anda yang menonton kami di Facebook Live, boleh komen tips-tips ataupun pengalaman anda sendiri kepada kami, dan kalau ada masa kita akan kongsikan di WHI nanti. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Pergi buat ni. Yep. Okey. Baik. Jangan abang minta maaf, okey? Abang sepatutnya bersyukur dan terima kasih. Sebab walaupun dalam keadaan macam ni, isteri abang masih lagi sanggup jaga abang. I'm sorry. Okey? Kenapa romantik sangat ni? Alah, ni lama nak pergi kerja ni. Tak payah pergi kerja. Abang tak mandi lagi. Jom. Mandi ke abang? Cannot, okey? I nak keluar. Satu lagi. Petang nanti I balik. Abang nak apa-apa tak? Tak nak sudah. Tiada lagi terang berseri. Itu dia seretan drama dari Seribu Rindu dan juga Aku Cinta Dia. Senario yang pertama itu kita suka tengok. Senario yang kedua, kita geram tengok. Ini yang kita risaukanlah. Dan itu yang kita akan bincangkan hari ini di WHI. Hilang cinta, tinggal simpati. Kita bincangkan dari sudut sebagai di alam perkahwinan kan, sebagai suami isteri setelah beberapa tahun. Kalau hilang rasa cinta dan perkahwinan itu kekal tapi atas dasar simpati saja. Macam itu mana? yang kita tak nak tu. Okey, baik. Kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Dr. Fatahia Yahya selaku pensyarah kanan kaunseling dan psikologi UNIMAS. Selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Sihat, Doktor, sihat ya? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Puan Nur Sheila Amin ataupun lebih mesra dipanggil Kak Sheila Amin dan juga suaminya Encik Norizan Abdul Majid, Abang Izan. Kedua-duanya sihat? Alhamdulillah, sihat-sihat. Okey, rasa kegembiraan, keceriaan itu. Bagus-bagus. Banyak kita nak belajar daripada Kak Sheila dan Abang Izan ni. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan pandangan daripada Dr. Fatahia mengenai perkara ini dalam perkahwinan. Macam mana boleh berlakunya hilang rasa cinta tu, Doktor? Kalau boleh Doktor mulakan sebagai mukadimahnya dulu, Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari ya. Hawa Sugita, tetamu jemputan Merpati Dua Sejoli, Puan Nur Sheila Amin dan Cik Norizan Abdul Majid. Dan serta para penonton wanita hari ini, terima kasih sudi jemput saya ya. Tajuk hari ini menarik, hilang cinta tinggal simpati. Ya, jadi sebelum saya kupas tentang macam mana boleh pudarnya rasa cinta tu, eloknya saya tengok dulu ya apa yang kita maksudkan dengan cinta ni. Ya, kita nak kupas dulu apa yang dimaksudkan dengan perasaan cinta. Ya. Jadi kalau ikutkan ya, cinta merupakan sejenis emosi kasih sayang yang mendalam yang dimiliki oleh seseorang individu terhadap individu lain. Ya, dan emosi ini seterusnya diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang memberi makna terhadap perhubungan yang dimiliki.
Ya, emosi cinta yang dijaga dengan baik akan mengundang emosi-emosi positif yang lain seperti rasa bahagia, rasa gembira, ya, macam ni merpati 2 sejoli depan kita ni, ya, kepuasan hidup dan sebagainya. Ya, dalam masa yang sama, emosi cinta juga berupaya untuk mengundang emosi negatif, ya, seperti rasa cemburu dan tertekan. Bila dah sayang sangat tu, ada juga rasa tertekan, ada juga rasa cemburu. Ya, bagaimanapun intensiti rasa cinta ni boleh berubah dari masa ke semasa. Ya, ada satu buku, ya, Sugita dengan Hawa, menarik buku ni, tajuk dia Real Love: The Truth About Finding Unconditional Love and Fulfilling Relationship. Ya, dalam buku ni dikatakan bahawa unconditional love ni didefinisikan sebagai mengutamakan kebahagiaan individu yang kita sayang tanpa menuntut atau mengharapkan pulangan apa-apa. Maknanya tidak ada sebarang kepentingan diri. That is unconditional love. Jadi maknanya kalau kata kasih sayang yang diberi itu, bila mana individu yang disayangi itu dapat lunaskan apa yang kita mahu, itu tak termasuk unconditional love. Ya, ataupun kalau seseorang tu dia menyayangi pasangan dia dalam keadaan tertentu saja, dalam keadaan individu tu masih lagi sihat, ada wang ringgit, ya, maknanya dalam keadaan tertentu saja dia sayang. Jadi kalau dalam keadaan itu, kasih sayang tersebut tidak dikategorikan sebagai unconditional love. Ya, jadi secara rumusannya lah, saya rumuskan berkaitan dengan maksud cinta ni, unconditional love ni dia membawa maksud cinta yang datang dari hati yang sangat dalam, menerima segala kekurangan, kelemahan, bukan atas dasar simpati. Ya, contohnya pasangan dilanda musibah, hilang pekerjaan, hilang keupayaan, ya, mungkin dianggap membebankan sekiranya unconditional love ni tidak ada. Ya, jadi cinta dan timbul simpati. Jadi rugi sebenarnya, ya, cuma ada simpati tapi rasa tak cinta. Okey, baik. Baik, doktor. Kalau doktor katakan unconditional love ni sememangnya itu yang dimahukan oleh semua orang. Tetapi kadang-kadang ialah mungkin sedikit susah bagi semua orang untuk mempraktikkan unconditional love ini sebab sebagai manusia kita pun ada orang kata expectation itu kan. Jadi kita nak tanya, ada harapan masing-masing dalam perhubungan itu. Kita nak tanya kepada Kak Sheila dan juga Abang Izan. Anda berdua dah berkahwin berapa tahun? Kami tahu dah lama, tapi berapa tahun setakat tahun ini? Alhamdulillah, tahun ni dah 37 tahun. Tahniah. Wow, okey, baik. Dan nak tanya Kak Sheila dan Abang Izan, pastinya daripada awal perhubungan setelah berkahwin sehingga hari ini, pastinya ada banyak memori-memori suka dan duka dan sebagainya. Tetapi bagaimana anda berdua mengekalkan rasa cinta itu pada satu sama lain? Walaupun dalam keadaan yang susah dan pada waktu yang senang, pastinya semua orang happy kalau senang. Tapi yang susah tu yang menyebabkan ramai kehilangan cinta. Okey, Kak Sheila rasa Kak Sheila ni unconditional love lah. InsyaAllah. I kategorikan masa tak terbatas. So sebenarnya memang siapa kata dalam rumah tangga mana tak ada orang kata susah, senang, sedih, so semua ada. Tetapi saya berbalik semula kalau macam kita dah ada anak-anak kan. So waktu tu saya kalau kata macam ada ini orang kata dah cinta dan simpati. Cinta dan simpati itu maknanya saya simpati pada anak-anak dan perasaan cinta saya pada anak-anak juga. Jadi saya teruskan perasaan cinta tu dan bila ada sesuatu terjadi ke apa benda ke, jadi saya rasa macam kenapa bila kita senang kita nak bersama tapi bila susah kita tak boleh nak bersama juga. So, jadi alhamdulillah, dan sebab tu kemungkinannya saya masih lagi bersama dengan suami hari ini. Abang Izan masih lagi tip top macam seperti masa berkahwin dahulu kan? Nampak handsome lagi. Saya terus mengekalkan perasaan cinta saya pada suami saya setiap kali saya memandang. Tadi kan
Kak Sheila, Abang Izan, Dr. Fatahi ada sebut tentang tekanan dalam rumah tangga, rasa cemburu dan Kak Sheila sebagai seorang yang berjaya sekali dalam industri seni ini. Dan bagaimana Abang Izan sendiri memahami apa yang dilalui oleh Kak Sheila sepanjang kerjanya dan bagaimana anda sendiri saling bertolak ansur sampai sekarang ini dah 37 tahun, Abang Izan? Ya, kita rumah tangga kita bina atas dasar kasih sayang. Kita cinta. Sebelum kita kahwin, saya rasa dah kenal Kak Sheila 2 tahun. So, di situ kita masih tengok perangai macam mana. So, we make a decision, kita kahwin. Jadi, bila you dah berkahwin, you kena contoh lah. Siapa contoh paling baik atas dunia ni? Rasul. Apa cinta dia? Cinta dia pada Khadijah. Cinta Khadijah itu ni kita dapat anak dara, kita sayang ke? Cinta dia very simple. Jadi cakap memanglah dalam rumah tangga kita tengok contoh ibu bapa kita. Kadang dia gaduh, kadang tak gaduh. Jadi kita dah tahu dah ini perjalanannya, dia punya gelombang tu macam-macam. So you have to take it relax, jangan kecoh-kecoh. Relax je. Because itu sebab sampai 37 tahun, insyaAllah dapat dah. Kata kunci dia relax, tenang. Relax. Jangan kecoh-kecoh. Itu tips yang saya dapat tadi tu. Dan doktor, berbalik kepada Abang Izan dan juga Kak Sheila kan. Mungkin doktor boleh kongsikan lah. Secara amnya pastinya orang akan kaitkan physicality seseorang kan. Adalah ada apa-apa yang berlaku kepada pasangan mereka. Tetapi ialah kalau kita cinta pada seseorang macam Kak Sheila dan Abang Izan, bagaimana rupa Abang Izan di awal tadi, di mata Kak Sheila, Abang Izan masih handsome dan dia masih ada perasaan cinta itu. Saya pasti itu masih lagi kekal. Tetapi doktor, bagaimana kalau seseorang itu dia macam beberapa tahun setelah mendirikan rumah tangga, saya bosanlah dengan rumah tangga saya ini. Saya bosan dengan orang yang sama setiap kali saya melihatnya. Macam mana situasi ini boleh mereka hadapi, doktor? Dia macam ni ya, Hawa, dalam satu teori ya, ada teori sebenarnya, teori cinta pun ada. Kita mungkin terlepas pandang, kita sebut pasal cinta, tapi sebenarnya ada teori yang dibangunkan khusus untuk membincangkan tentang cinta. Ya, ada satu teori namanya Triangular Theory of Love ya, yang dibangunkan oleh seorang ahli psikologi bernama Robert Sternberg. Dalam teori ini dikatakan bahawa perhubungan yang memiliki ketiga komponen, iaitu intimacy, passion dan commitment, adalah dikategorikan sebagai consummate love, iaitu cinta yang sangat. Jadi maksudnya jika ada ketiga-tiga elemen ni, mungkin rasa hambarnya cinta walaupun berlalunya masa kan, dah lama berkahwin. Tapi kalau ada ketiga komponen ni yang kita subur dan kita bajakan dalam hubungan, insya-Allah mungkin rasa pudar tu boleh dielakkan. Sebab rasa pudar ni adalah satu pilihan yang datang dalam emosi kita. It is a choice. Dia datang sama ada kita nak sambut atau kita cuba menangkis untuk menguruskannya supaya dapat kita suburkan lagi cinta tu sampai ke anak cucu. Seperti merpati dua sejoli ni dah 37 tahun kahwin kan. Masih bahagia sampai sekarang. Alhamdulillah. Pilihan untuk bahagia, pilihan untuk rasa cinta dan sayang tu di tangan kita sendiri ya. Banyak kita nak belajar daripada Kak Sheila dan juga Abang Izan ni. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan sebuah video TikTok ini, satu kisah yang sama-sama boleh kita jadikan inspirasi dan juga ambil iktibar. Jom kita saksikan. Bagai bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga. मेरी तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू
दस्तक और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा. Yang tular, mungkin anda juga sempat menontonnya, di mana seorang pemuda mengalami strok akibat terlalu letih bekerja, dan itu juga contoh cinta sejati. Biasanya orang akan kaitkan, orang muda ni semuanya nak benda-benda yang lebih sweet saja, romantik je. Tidak akan bersama ketika susah. Tetapi ini contoh, ada pemuda-pemudi yang akan bersama ketika susah juga, dan tahniah kepada anda berdua, dan kami harapkan segalanya berjalan dengan lancar buat anda berdua. Baik, doktor, di sini kami nak tanya kepada doktor, bagaimana untuk menyemarakkan lagi rasa cinta dalam sesuatu perhubungan itu, doktor? Okey, baiklah. Saya teringat sewaktu tahun 90-an dulu ada satu buku sastra yang bertajuk Senja Kala yang ditulis oleh Baharudin Kahar. Watak utama dalam buku tu adalah Kinto. Kinto ni dia syarat dengan kasih sayang terhadap anak dan juga arwah isteri dia. Dan diceritakan perjuangan Kinto ni untuk cinta ni, dia ada sebut dalam buku tu, cinta harus direbut dan dipertahankan. Ya, jadi berbalik kepada soalan tadi, apa yang boleh kita lakukan untuk kita nak menyemarakkan semula kasih sayang yang telah pudar. Yang pertama sekali, mungkinlah pasangan tu bila adanya isu yang berlaku, mereka sedar ada sesuatu yang tidak kena dalam perhubungan tersebut. Mesti kedua-duanya sedar. Kerana kedua-duanya adalah dua makhluk yang dewasa, yang telah melangkah ke salah satu alam untuk hidup bersama. Jadi benda pertama yang you perlu lakukan sekiranya you sedar bahawa cinta itu telah pudar dan you ingin menyemarakkan semula cinta tersebut, yang pertama sekali you perlu lakukan adalah perbetulkan niat. Review kita punya niat. Apa tujuan untuk meneruskan cinta dan perhubungan dalam rumah tangga? Ya, jadi diharapkan bila niat itu betul, jadi tindakan yang kita ambil selepas itu juga akan dipermudahkan. Tidak ada niat-niat yang sebaliknya selain daripada good, nothing but good. Alright. Yang kedua adalah mungkin perlu beri masa dan ruang. Mungkin ada kesakitan emosi yang telah lama dibendung oleh salah seorang pasangan atau kedua-duanya. Jadi keputusan untuk menghentikan atau berhenti di situ saja perhubungan tu bukanlah satu keputusan yang mudah. Ambil masa Ia mungkin perlu dilakukan dalam keadaan yang rasional, tenang dan bersedia. Supaya tidak ada penyesalan di hujungnya. Maksudnya ambil masa untuk berfikir. Tapi fikir panjang. Maksudnya bila fikir panjang ni tidak mengambil masa yang panjang, tapi kita ambil masa dan kita fikirkan kesan yang timbul sekiranya kita berhasrat untuk mengakhiri perhubungan tersebut. Selain daripada itulah banyak lagi cara yang boleh kita fikirkan. Yang terakhir yang boleh saya kongsi ialah ingat kebaikan pasangan. Sudah tentu pasangan tu ada kebaikan. Kalau dia tak ada kebaikan, dah tentu kita tak kahwin dengan dia. Betul tak? Tapi lazimnya manusia bila ada isu, kita akan fokus kepada keburukan. Kita mula membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Kita membesar-besarkan perkara kecil dan sebagainya. Sedar masa dan juga ingat kebaikan pasangan supaya kita sedar bahawa kita harus teruskan rasa cinta ini antara suami dan juga isteri. Baik, Kak Sheila. Dalam perkahwinan ni pasti ada naik turunnya, ada cabarannya. Kalaulah ada rasa kurang senang dengan pasangan, seperti sakit hati sikit ke, geram ke, bagaimana Kak Sheila sebagai seorang isteri, seorang ibu melembutkan hati sendiri, pujuk diri sendiri dan tak putus asa? Macam Kak Syah cakapkan tadi lah. Tiap kali kalau ada timbul perasaan-perasaan macam tu, Kak Sheila akan orang kata pandang belakang. Pandang ke belakang, lihat apa yang pernah kami lalui, pernah kami susah senang bersama-sama. Dan perasaan cinta Kak Sheila tu selalu Kak Sheila develop dalam hati. Dalam hati. Sebab Kak Sheila kata nobody else except him. Dan Kak Sheila kata sebab dulu abang pernah kata you
adik Norizan Majid muka sama macam I, tapi you takkan dapat Norizan Majid yang macam ni. Itu Abang Izan pernah cakap dengan Kak Sheila, dan yes, until now Kak Sheila kata this is the right person yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Kak Sheila. Alhamdulillah. Okey. Dan Abang Izan, bukan setakat sis isteri saja yang akan geram pada suami, tapi sis suami pun kadang-kadang geram juga kan kat isteri. Ada juga perasaan sakit hati dan sebagainya. 37 tahun kahwin. Abang Izan mungkin boleh kongsikanlah. Adakah Abang Izan juga mempraktikkan seperti yang doktor katakan, apabila kita ada perasaan yang tidak begitu selesa, adakah juga melihat kebaikan Kak Sheila, dan bagaimana Abang Izan mengatasi situasi di mana geram dengan Kak Sheila? Geram tu tak ada sebab I senang saja. Sebab apa, I tak tahulah berkas dari I dengan Kak Sheila. Bila dia sakit, I yang akan pertama sekali nak uruskan dia. That is me. Kalau dia, macam sekarang dia tangan sakit, bawa shoulder ni, bawa operation. I cakap dia, Ma, you don't worry about that. Kerja rumah. I will help you. I will do everything. I cook everything. I dress dia. Sakit belakang, I urut, I do everything. Saya boleh simpulkan yang Abang Izan ni seorang yang relax sahaja. Duduk dia, akan cium dia. I cium bawah, kita video call dengan cucu, I akan make sure I duduk sebelah dia. I akan lean my head dekat shoulder dia. Okey, baik. Kak Sheila, Abang Izan ni sememangnya seorang yang memang relax, cool sebegini ke? Seperti yang dikatakan tadi, kita relax, tak payah kecoh-kecoh. Memang itu karakter dia ke? Kak Sheila ni api tau, Abang Izan air. Oh, api dan air. Okey, faham. Okey, ini yin dan yang lah ya. Itulah kata bila berbeza ni antara seorang lelaki dan wanita, suami isteri, itu yang lagi ngam tu. Bila saya dengarkan kisah antara Kak Sheila dan juga Abang Izan ni, teringat perkongsian seorang rakan. Dia kata rakan yang lebih berusia dan dah berkahwin. Katanya sebelum kita kahwin ni, pasang niat dalam kita ataupun mentaliti kita ini bahawa kita berkahwin dan kita fikir kita boleh tak jaga pasangan kita ni. Bukan boleh ke pasangan kita jaga kita. Jadi Dr. Fatahiyah, adakah itu pemikiran kita sebelum berkahwin, kita kena bersedia untuk menjaga dan menerima pasangan seadanya? Dia macam ni lah ya, Hawa. Perhubungan dalam perkahwinan ni adalah reciprocal, iaitu saling memberi dan menerima. It cannot be kita menerima sahaja. Ya, kadang-kadang kita selalu dengar ya perkongsian bahawa isteri merajuk, suami tak pujuk. Ya, tapi sebenarnya dalam suami juga manusia biasa, dia pun ada inner child dalam diri dia. Yang ada waktu-waktu tertentu dia juga memerlukan pujukan daripada isteri. Kan? Kita tak boleh tengok dari sudut fizikal. Lelaki tu kuat, perempuan tu lembut, lemah, perlu dibantu, perlu dipujuk dan sebagainya, because there are times sebab kita hidup lama, perkahwinan ni bukan 1 hari 2 hari, dia lama. Ya, kita lalui macam-macam. So bila mana timbul kita pick up the clue, kita nampak keperluan pasangan kita, tak kira lah lelaki ataupun perempuan, kita nampak keperluan untuk dia dipujuk, untuk dia didengari, kita kena fill up that gap. Kita kena penuhi keperluan tersebut. Jadi bila keperluan itu dah dipenuhi, cinta yang memang dah asal tu ada, dia pertama mekar kerana si dia merasakan bahawa oh you tak lari bila I perlukan. Kita rasa dengan I. Not only that, you communicate using your emotion. Tak perlu individu tu bercakap. Kita dah boleh memahami daripada dia punya non-verbal cues, kita dah boleh faham bahawa isteri saya memang tak sihat. You don't have to say to me, I understand. Like Encik Rizan tadi sebut kan, rehat saja, pergi masak. You don't have to do anything. Kan? Tapi kan, doktor, bagaimana kalau sudah terlambat? Maksudnya memang dah hilang rasa cinta tu, penuh dengan rasa marah dan kosong rasa hati tu. Okey, jadi macam ni lah saya anggap bila cinta tu telah pudar, sebenarnya ia berupa ujian dalam perhubungan. Sebenarnya kita kena terima itu sebagai ujian, kerana perhubungan yang pada awalnya penuh rasa cinta dan bahagia, diikat dalam satu ikatan perkahwinan yang sah, tiba-tiba rasa tu dah tak ada. Jadi sebenarnya itu adalah ujian. Jadi mana kita sedar bahawa diri kita diuji, jangan cepat melatah. Maksud saya, jangan cepat buat keputusan.
fikirkan dulu apa yang perlu dilakukan dan mungkin anda memerlukan bantuan daripada profesional. Maksudnya sekiranya perlu berjumpalah dengan para profesional, contohnya kaunselor, ya, untuk communicate your needs, untuk reach for help. Mungkin daripada perbincangan kita dengan para profesional, kita boleh lebih memahami apa sebenarnya yang kita mahu dalam hubungan ini dan apa punca yang menjadikan rasa tu telah tiada, yang sebelum ni mekar tetapi dah pudar. Kita lebih memahami apa yang berlaku dan seterusnya kita dapat menyusun apa tindakan yang nak kita lakukan supaya tindakan tersebut tidak membawa kepada penyesalan. Baik, banyak yang telah doktor kongsikan, tapi saya pasti dalam kalangan pasangan kan doktor, ada yang memang sweet, sentiasa sweet, tak ada masa yang kita tak pernah melihat mereka sweet, tetapi ada yang tak ada apa-apa masalah pun, menyampahlah tengok muka you, tak nak tengok muka you, tapi itu mungkin lumrah rumah tangga kan. Dan sekarang ni doktor dan juga Kak Sheila, Abang Aizan, kita nak dengarkan pandangan orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Jika atas faktor simpati semata-mata tanpa rasa kasih sayang, tanpa rasa hormat, tanpa komunikasi, pada pendapat saya, ia hanya akan mendatangkan mudarat dalam jangka masa yang panjang. Bagi saya, rumah tangga dibina atas dasar simpati adalah tidak patutlah, kerana suami isteri itu umpama pelengkap di antara satu sama lain, baik dari segi tanggungjawab juga kasih sayang. Dan sekiranya ia berlaku, maka rumah tangga akan menjadi tidak seimbang. Tak rasa kita patut stay dalam sesuatu hubungan tu just kerana simpati semata-mata, sebab perasaan tu penting. Sebab dalam masa yang sama, bila kita terlampau memaksa keberadaan kita untuk orang yang kita terpaksa stay dalam hubungan tu, lama-lama benda tu akan sakitkan diri sendiri dan memakan hati diri sendiri. Perlu ada mutual understanding di antara pasangan. Perkahwinan tu bukan sesuatu yang kita boleh simply dissolve, kita boleh tak nak tinggalkan. Jadi ada banyak caralah yang diorang boleh ambil untuk memupuk kembali perasaan sayang. Cuba buat balik apa yang pasangan tu lakukan waktu mula-mula nak bercinta. Orang kata bercinta ni awal-awal manis, indah, kita usaha sehabis-baik dah dapat macam tu pula. Jadi mungkin itu salah satu sebab kenapa perasaan boleh pudar. Ada macam-macam sebab lah ya. Okey, baik doktor. Tadi doktor dah kongsikan bagaimana untuk menyemarakkan lagi perhubungan dan macam-macam tips yang juga doktor telah kongsikan. Tetapi doktor, seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang tanpa sebab kita menyampah melihat muka pasangan kita. Mungkin di situ hilang rasa cintanya. Dan kalau betul-betul dah tak ada rasa cinta tu doktor, asyik gaduh, tak tahu kenapa dah tak boleh memutik semula rasa cinta itu. Itu mungkin adalah perhubungan yang boleh dikatakan toksik. Kalau dalam situasi begitu, macam mana boleh seseorang ataupun pasangan itu menghadapinya, doktor? Okey, salah satu kategori cinta lah yang berdasarkan 3 komponen yang saya sebut dalam triangular theory of love tadi ya. Salah satu kategorinya adalah empty love. Empty love ni adalah cinta yang cuma ada komponen komitmen saja, intimacy dengan passion dah tak ada. Okey. Ya, jadi hubungan ni disifatkan sebagai tiada lagi rasa cinta, tiada perkongsian perasaan, ya, serta tiada lagi tarikan fizikal antara satu sama lain. Tetapi ia diteruskan demi memenuhi keperluan-keperluan tertentu seperti wang ringgit, ataupun hubungan tu diteruskan kerana anak, ya. Ada juga mungkin untuk menjaga status perkahwinan itu sendiri, ya, atau mungkin juga kerana dah tak ada alternatif lain lagi yang terbaik yang boleh dibuat selain daripada meneruskan hubungan tu walaupun rasa cinta dah tak ada. Ya, jadi hubungan ni sebenarnya hambar ya, dan tidak memberi makna perhubungan yang sebenar. You have what others have, but you don't feel what others feel in the relationship. Orang kahwin, kita kahwin, orang ada pasangan, kita ada pasangan, tetapi orang rasa bahagia berfungsi, kita tak ada. Okey, jadi saya tidaklah menidakkan ya, kadang-kadang kita perlu juga memberi hak terhadap perasaan kita. Kadang orang tua pesan macam ni ya, seboleh-bolehnya kalau berkahwin tu sampai ke akhir. Buatlah macam mana pun supaya perkahwinan itu dapat diteruskan. Jangan sampai bercerai-berai. Walau bagaimanapun ya, pengalaman saya handle counselling keluarga sebelum ni kan, memang kadang-kadang perpisahan itu berupa
jawapan ataupun solusi dalam perhubungan. Jadi kita tak dapat menidakkan tetapi saya ingin sarankanlah sebelum pergi kepada step untuk nak berpisah tu, mungkin boleh mengambil langkah dulu untuk bertemu dengan profesional, berbincang dulu, sebab kita tak mau perasaan itu adalah dilandaskan oleh emosi semata. Kita tak mau ada penyesalan di akhirnya. Perlu berfikir dengan rasional. Kita nak kongsikan antara perkongsian di Facebook WHI daripada Mas Dura Abdul Ghani. Alhamdulillah, syukur, amin. Dah berkahwin selama 40 tahun. Walaupun bercinta selepas kahwin. Anak 3, cucu dah 8. Alhamdulillah, ya Allah. Kita tumpang gembira. Dan doakan semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Baik, kepada dua tetamu istimewa kita ini, Kak Sheila dan juga Abang Izan. Macam-macam kami anak-anak muda ataupun mereka yang baru saja mendirikan rumah tangga nak pelajari daripada anda berdua. Kata-kata nasihat kepada mereka supaya walau apa pun cabaran dalam rumah tangga, hadapi dengan tenang saja supaya rasa cinta tu terus ada. Silakan Kak Sheila, Abang Izan. Betul. So jadi kepada anda luar sana, jika sebaik-baiknya berkomunikasi itu adalah sangat-sangat penting. Dan jika kita pasangan ataupun suami ataupun isteri ada masalah bersama, jangan libatkan sesiapa di luar. So, jadi kadang-kadang surrounding di luar tu yang banyak memudaratkan keadaan kita. Jadi saya rasa nak kekalkan berumah tangga, komunikasi, perasaan cinta tu terus tebalkan dalam diri dan rasa sayang dalam masa yang sama tu, simpati tu yang menimbulkan kasih dan sayang. Itu bagi Islam. Tak salahlah untuk ada rasa simpati tu selagi boleh pupuk lagi rasa cinta, kan? Dan seperti yang doktor dah kongsikan tadi, pelbagai tips yang doktor telah kongsikan, dan saya kira ya betul, cinta tu ada kalanya akan pudar, tetapi kita boleh menyemarakkan lagi. Bukan selalunya dia fasa honeymoon saja, ada pelbagai fasa dalam rumah tangga. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Fathahiyah Yahya dan juga Kak Sheila dan juga Abang Izan. Terima kasih atas perkongsian yang cukup bermanfaat buat kami berdua yang belum berkahwin dan semua yang sudah berkahwin. Terima kasih dan jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih Setaita. Assalamualaikum. Doktor. Bye. Macam yang kita pelajari hari ini, Sugi, daripada tetamu-tetamu kita. Dan harapnya bermanfaat juga buat anda semua penonton WHI. Macam-macam lagi perkongsian kami untuk anda. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen tajaan hari ini kita bersama dengan tak lain tak bukan Dato' Azril Muhammad Razif selaku pengasas V Asia Cosmetics and Healthcare yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Selamat tengah hari, Dato'. Selamat tengah hari, Sugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini, Sugi. Menarik topik hari ini, Sugi. Dan juga saya nak kongsikan dengan penonton wanita hari ini, Silakan, yang mana saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana menjadikan produk V Asia sebagai pilihan utama anda. Yang mana produk V Asia cukup laris, Sugi, di pasaran ni. Kita kehabisan stok, kita restock dan kita mula kembalikan untuk kita pasarkan kembali pada minggu hadapan, Dan saya percaya, Sugi, dalam keadaan kita banyak cuti ni, kata orang tu public holiday, cuti umum dan sebagainya, kita makan berlebihan, kadang-kadang kita rasa perut tak selesa, mengah, perut buncit, mulalah kita rasa berat, tak kurang juga, Sugi, kalau kita tengok visual kat TV, tak ambil apa makanan yang tak sihat, makan makanan berlemak, berminyak dan macam-macam lagi, itu belum tambah lagi dengan bubble tea, air gas, makanan dan juga minuman kegemaran kita, yang mana pengambilan berlebihan boleh menyebabkan masalah, bukan saja masalah obesiti, tetapi kolesterol berlebihan dalam tubuh badan. Saya kira permasalahan ini amat membimbangkan. Tak kurang juga, Sugi, satu lagi perkara yang saya perhatikan, ramai di antara kita juga yang dah cuba, dah kawal makan, kemudiannya dah jaga makan, dah bersenam, dah beraktiviti, dah puasa, Sugi, tetapi kadang-kadang masih lagi susah untuk mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal, Sugi. Tak kurang juga ada antara kita yang cuba macam-macam kaedah diet, buat intermittent fasting, kemudiannya buat Atkins diet, buat keto diet, tetapi susah sangat nak dapat bentuk badan yang menawan. Tambah lagi, Sugi, kalau diperhatikan kat TV, nak berfashion pun susah, Dan satu lagi perkara yang amat membimbangkan, seiring dengan peningkatan usia, Sugi. Ya, Dato'. Berlaku perubahan hormon, kadang-kadang menyebabkan masalah metabolisme kita menjadi rendah, Sugi. Jadi susah untuk mencapai bentuk berat badan yang ideal. Mula kita rasa berat, masalah sembelit,
susah untuk lawas, Sugi ya. Saya kira ya masalahnya amat membimbangkan. Dan satu lagi saya perhatikan ya, pola pemakanan rakyat Malaysia yang tidak sihat, kurang mengamalkan pengambilan fiber ataupun serat yang mencukupi juga boleh menyebabkan ya kenaikan berat badan. Sebab tu pentingnya diet yang seimbang, diet yang sihat ya. Dan salah satu caranya anda boleh dapatkan apple ataupun orange fiber extra. Kedua-dua produk ni cukup laku keras di pasaran, Sugi. Alhamdulillah ya, saya kira ya produk ini adalah antara produk yang telah lama berada dekat pasaran, Sugi ya. Sambutan yang hebat menggalakkan ya. Dan kalau boleh bila anda amalkan fiber, anda juga kata orang tu kena bergerak ya, kena aktif juga. Kalau boleh kita kata orang tu ada senaman ringkas, berjalan, berjogging ya, untuk membantu sebagai booster pemangkin ya kepada diet yang sihat dan juga seimbang ya. Yang mana orange fiber extra ni saya cadangkan untuk berat badan melebihi 70 kg. Kalau berat badan anda kurang daripada 70 kg, boleh dapatkan apple fiber extra yang mana harganya sangat mampu milik Sugi, RM38 saja untuk apple fiber extra. Baik. Orange fiber extra ni RM40, beli dapat shaker secara percuma. Cara pengambilan sangat mudah sangat, Sugi, untuk dapatkan bentuk badan yang ideal. Ambil 2 scoop je apple ataupun orange fiber extra tu, masukkan dalam shaker yang diberi secara percuma tu, shake dan sedia untuk diminum ya. Kemudiannya anda dapat lihat rasai perbezaan seawal 4 hingga 6 jam pertama ya. Anda akan lebih lawas, penyikiran najis berlaku dengan lebih lancar ya. Perut kita akan rasa lebih ringan. Bayangkan ya, 4 hingga 6 jam pertama kita dah mula lawas pergi. Dan kalau kita amalkan secara berterusan ya, serat yang mencukupi, insya-Allah ya, senang untuk kita dapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal. Bolehlah kita nak berfashion dengan lebih mudah, Sugi. Sebab tu saya sangat cadangkan ya, anda amalkan apple fiber ataupun orange fiber extra ni setiap kali selepas makan ya, yang mana dapat membantu memberi lagi rasa kenyang berpanjangan, Sugi ya. Kemudiannya bantu pelawasan ya, capai bentuk dan juga berat badan yang ideal dengan lebih mudah. Dan istimewanya apple dan juga orange fiber extra ni formulasi terbaik ya, yang mana bukan saja ada fiber tetapi ada Cerebron F yang mana sangat baik untuk kecantikan kulit anda. Ini yang sangat-sangat istimewa ya. Jadi sekali lagi saya nak ulang, untuk berat badan lebih 70 kg minum orange fiber extra. Kalau kurang daripada 70 kg minum apple fiber extra, harga RM38 saja, mampu milik, Sugi ya. Dan seterusnya, ini anda amalkan selepas makan ataupun kata orang tu pada waktu malam sebelum tidur. Dan satu lagi, Sugi, saya faham ya, dalam keadaan kata orang kita ni, Malaysia ada macam-macam jenis makanan yang enak-enak, Sugi. Kadang-kadang kita ni makan tak berhenti ya. Salah satu cara untuk mengurangkan rasa lapar, anda boleh dapatkan Coco Cut. Sebab apa Coco Cut ni tak perlu lagi ada rasa lapar, sebab bila minum Coco Cut ni akan rasa lebih kenyang. Ianya bertindak sebagai meal replacement, Sugi. Yang mana dalam Coco Cut ni ada 20 sachet, 10 sachet pack oat ya, 30 gram dan juga 10 sachet pack serbuk koko. Anda hanya perlu campur je 1 sachet oat, 1 sachet koko setiap kali nak amalkan. InsyaAllah ya, bila anda amalkan sebagai meal replacement ya, pada waktu pagi, sarapan boleh amalkan, ataupun waktu tengah hari, ataupun petang kadang-kadang kita rasa lapar, ataupun waktu malam kadang-kadang kita rasa lapar, kita tak nak makan sebab nak jaga bentuk badan, boleh minum Coco Cut ni ya, yang mana dalam Coco Cut ni ada sejenis ramuan iaitu oat beta-glucan ya, yang mana mengikut kajian di University of Newcastle, pengambilan oat beta-glucan ni dapat membantu ya meningkatkan metabolisme dan juga mengurangkan hormon rasa lapar. Dan paling penting ya, ini adalah meal replacement, tidak menyebabkan anda kata orang tu berdebar, berpeluh, rasa aktif ya, yang mana Coco Cut ni sangat selamat untuk anda amalkan secara teratur sebagai meal replacement yang mana dapat membantu memberi rasa kenyang. Sebab apa ada oat, Sugi ya. 30 gram oat saya kira ya sangat membantu memberi rasa kenyang, dan harga Coco Cut ni hanyalah RM38 saja. Anda dapat shaker lagi secara percuma. Ini anda amalkan waktu pagi ataupun tengah hari. Dan kalau waktu malam anda amalkan apple ataupun orange fiber extra, sangat-sangat membantu mempercepatkan kata orang tu proses untuk mendapatkan bentuk badan yang lebih ideal. Bolehlah nak berfashion ya, badan kita akan rasa lebih ringan dan juga menawan, Sugi. Dan satu lagi, Sugi. Okey, Datuk. Ya, Datuk. Silakan. Yang ketiga, saya bawakan ni body corset. Body corset ni juga cukup laris di pasaran, yang mana ya body corset ni ada double strap, yang mana dapat membantu kata orang tu pinggang yang lebih ramping, perut yang lebih kata orang tu kecil ya, Sugi, persis kerengga, yang mana ya harga body corset di Asia ni hanyalah RM55 saja. Kalau di pasaran kita perhatikan kadang-kadang orang jual sampai 100 lebih, 200 lebih dan sebagainya, tapi kita jual hanya RM55 saja. Sebab apa? Saya nak bantu pengguna kat luar sana untuk dapatkan pinggang yang lebih ramping ya, yang lebih kata tu menawan, dapat membantu kata orang tu sebagai sokongan pada badan anda ya. Saya kira double strap ni Sugi ya, sangat-sangat membantu anda yang mana nak bentuk badan macam Sugi, ramping, menawan, cantik macam model, boleh dapatkan body corset double strap ni harga RM55 saja ya, Sugi. Dan yang terakhir saya bawakan lotion panas asli. Ini adalah lotion urutan serbaguna. Kalau saya lotion panas asli di Asia ni, saya dah bandingkan ya dengan lotion-lotion lain kat pasaran. Saya tetap pilih lotion panas asli ni sebab apa ya, dia sangat panas. Lepas tu kita guna sikit dah cukup. Dapat membantu ya mengurangkan kesan rekahan ataupun stretch mark.
anda gunakan setiap kali waktu malam sebelum tidur. InsyaAllah kita rasa esok bangun pagi kita tengok stretch mark tu berkurangan, kulit lebih anjal. Yang istimewanya lotion panas asli ni berbanding dengan lotion-lotion panas lain kat pasaran, ada 7 herba Sugi. Ada limau nipis, serai, kulit kayu manis, aloe vera, pegaga, kolagen gamat, zaitun, yang mana sangat-sangat bagus untuk kecantikan kulit dan juga dapat membantu menegangkan kulit, terutamanya kata orang tu stretch mark dapat bersalin dan sebagainya. Guna sikit dah cukup. Sangat-sangat berpuas hati. Kalau anda nak gunakan lotion panas asli ni, secara guna waktu malam sebelum anda tidur. Dan pembelian melebihi RM100 di Jombai.my. Kita buat promosi, anda akan mendapat tote bag V Asia secara percuma. Bag ni nilai dia RM50. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat cantik. Dan produk V Asia boleh dapati secara online di Shopee, di Lazada, Sugi. Dan juga di Jombai.my dengan potongan diskaun yang sangat istimewa. Secara ringkasnya, bagi anda yang nak bentuk badan menawan, jangan lupa dapatkan Apple ataupun Orange Fiber Extra. Sebagai meal replacement, dapatkan Coco Cut. Bentuk badan menawan, dapatkan body corset V Asia dan juga lotion panas asli. Terima kasih Sugi. Jumpa lagi, pastikan V Asia baru beli. Terima kasih banyak-banyak Dr. Azril atas perkongsian. Ada 4 produk daripada V Asia itu, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana mengikuti kami sepanjang lebih kurang 1 jam ini. Dan pastinya perkongsian daripada tetamu-tetamu kita sebentar tadi cukup memberi manfaat. Banyak yang kita pelajari. Antaranya, apa juga cabaran bukan saja dalam rumah tangga lah, dalam hidup. Sebelum membuat sesuatu keputusan tu, kena tenang. Betul tu. Wow, awak macam dah banyak pengalaman ni. Belajar. Banyak belajar kat Wanita Hari Ini. Dan seperti juga yang doktor katakan tadi, niat kita lah. Berbalik pada niat kita. Dan kalau berbalik pada dalam aspek rumah tangga ni, kita sentiasa ingat apakah kebaikan pasangan kita, dan juga 3 aspek yang telah doktor kongsikan tadi. Intimacy, passion dan juga komitmen. Apabila hilangnya intimacy dan passion, di situlah mulanya permasalahan di mana kita hilang rasa cinta dan tinggal rasa simpati sahaja, kerana yang tinggal hanyalah komitmen. Betul. Dan macam-macam aktiviti yang boleh dilakukan sekarang ini kan. Dah boleh rentas negeri, dah boleh pergi bercuti. Kalau ada keluangan masa tu, luangkan bersama yang tersayang. Dan paling pasti, jaga SOP dan esok saksikan Wanita Hari Ini kerana topiknya seronok ni, makan-makan ni. Hidangan dekorasi food platter. Saya baru sempat merasai food platter minggu lepas. Tapi esok saya juga nak tahulah apa antara food platter yang WHR Extra akan bawakan untuk anda di rumah. Jadi jangan lupa saksikan WHR Extra esok jam 12 tengah hari bersama dengan saya dan juga Fatin Hamimah Yusof. Dah hari ini kami undur diri dulu. Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu semua. Jaga diri. Bye-bye. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia menyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri.